Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pembelajaran bahasa kitab suci Al-Quran, dan kita sudah memasuki pasal i'rab ya. Jadi setelah kita mengenal apa dia tanda-tanda marfu', apa dia tanda-tanda mansub, dan juga tanda-tanda i'rab secara majrur dan untuk kata nama hari ini, jadi kita akan pergi setingkat lagi, iaitu kita nak membicarakan berkenaan dengan perkataan-perkataan yang mendapat i'rab marfu' ya, dan juga mansub dan seterusnya majrur. Kita kategorikan mengikut tanda i'rab. Baik. Yang pertama kita mulakan dengan marfu' ya. Marfu' ini adalah, jadi sesuatu perkataan adalah ayat itu akan mendapat i'rab marfu' bila statusnya mubtada' dan khabar ya, sebagai mubtada' dan khabar. Dalam bahasa senang kita panggil subjek dan predikat ya. Jadi mubtada' dan khabar. Biasanya mubtada' dan khabar akan dibaca ataupun di-i'rab secara marfu'. Allahu ini mubtada' dan akbaru ini adalah khabar, ataupun Allah ini subjek dan akbaru ini predikat. Jadi subjek dan predikat di dalam ayat, mana-mana perkataan yang statusnya adalah subjek dan predikat, mubtada' dan khabar, maka dia dah akan mendapat i'rab secara marfu'. Jadi Allahu akbar, Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun Rasulullah ini, Muhammad adalah mubtada' dan Rasulu ni adalah khabar ya. Jadi ini adalah mubtada' dan khabar yang kedua-duanya i'rab secara marfu' ya. Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun ini adalah mubtada', Rasulu ini adalah khabar, subjek dan predikat ya. Muhammad itu, terjemah Melajunya ialah Muhammad itu pesuruh Allah. Kedua-duanya di-i'rab secara marfu' kerana statusnya sebagai mubtada' dan khabar. Seterusnya permulaan dalam surah Al-Fatihah itu kita sebut apa? Alhamdu lillahi. Alhamdu. Perkataan alhamdu ini adalah mubtada' ya. Sebab itu dibaca bagi depan alhamdu ya. Alhamdu dibariskan secara original. Ini adalah mubtada' dan khabarnya berada dalam keadaan lillahi. Dia dah ada li di depan tu, jadi dia tak nampaklah dia punya khabar itu marfu', tapi yang marfu'nya adalah kat sini mubtada' saja. Khabar pula dia tak nampak dia punya marfu' dia tu. Tak apa. Bukan setakat itu saja ya. Mubtada' khabar juga boleh kita dapati pada nama-nama surah, contohnya surah Al-Fatihah. Untuk perkataan pertama yang kita jumpa tu, kita anggaplah dia macam mubtada' ataupun khabar ya, kalau tidak ada ayat yang lengkap sekalipun. Contohnya suratul Fatihah. Jadi kita kena baca suratu kat sini ya. Suratu. Contoh dalam penggunaan dalam Quran, qul huwallahu ahad. Jadi perkataan Allah dan ahad ini adalah mubtada' dan khabar. Jadi Allahu ahadun ini kedua-duanya adalah di i'rab secara marfu' ya. Allahu ahadun ya. Allahu ahadun. Begitu juga Allahus samadu. Allahu ini mubtada', as-samadu ini khabar. Jadi semuanya dibaca secara marfu'. Begitu juga dengan nama-nama surah, contohnya suratu ya. Terus kita baca suratu, tak boleh baca surati ataupun surata dengan akapan dia ni. Ini surah An-Nas. Jadi ini tu dah jadi mubtada', suratu jadi khabar. Jadi dia punya mubtada' tu dibuang sebagai tajuk kat situ. Jadi itulah cara nak mengenali mubtada' dan khabar. Tengok nama surah tu semuanya bagi di hadapan sepada original ya. Ini semuanya dibaca secara marfu' ya. Status yang kedua yang mendapat i'rab secara marfu' ialah dikenali sebagai al-fa'il. Al-fa'il ini kita belajar dulu masa kita belajar kata kerja ya. Kita kata dulu setiap kata kerja tu
ada pelaku. Pelaku tu dikenali dengan cara, ingat dulu insya-Allah, dengan cara melihat kepada perkataan yang jatuh selepas kata kerja tu, kalau baris depan maksudnya dia adalah pelaku. Itu nama dia fa'il. Jadi status perkataan yang kedudukannya sebagai fa'il akan dibaca secara marfu'. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan sallallahu alaihi wasallam ini, salla ni kata kerja madhi, ya. Allahu ni lafzul jalalah dia panggil, lafaz al jalalah. Allahu, kedudukan dia ataupun status dia, Allahu ini dalam ayat ini sebagai fa'il, pelaku kepada salla ini. Allah telah memberkati, yakni memberkati oleh Allah. Jadi perkataan Allah ini ataupun lafzul jalalah ini menjadi fa'il, dan mendapat i'rab ataupun mendapat tanda i'rab marfu'. Begitu juga kita sebut sami Allahu liman hamidah. Perkataan Allah ini mendapat i'rab marfu' kerana statusnya sebagai pelaku. Itu di antara ungkapan yang lafzul jalalah Allah itu menjadi pelaku ataupun fa'il. Dalam Quran, contoh lain dalam Quran, surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a ni maksudnya meninggalkan. Tiada meninggalkan engkau. Siapa yang tiada meninggalkan engkau itu? Rabbu. Jadi Rabbu inilah menjadi fa'il, pelaku bagi perkataan wadda'a atau ma wadda'a ni, tidak meninggalkan. Siapa yang tidak meninggalkan kau? Siapa yang tidak meninggalkan kau itu? Rabbuka. Begitu juga ni wala saufa yu'tika rabbuka, dan akan memberi kepada engkau. Siapa yang akan beri itu? Rabbu. Jadi Rabbu ini dibaca dengan marfu' kerana status perkataan Rabbu ini di dalam ayat ini ialah fa'il. Okey, surah Al-Qadar. Suratul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi tanazzalul malaikatu. Tanazzalu, siapa pelaku bagi tanazzalu ni? Al malaikatu. Jadi al malaikatu ni dibagikan secara marfu' kerana status al malaikatu ni dalam ayat ini adalah sebagai pelaku kepada tanazzalu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Jadi yasduru ni fa'il mudhari', siapa pelaku dia? Yasduru. Pada hari itu keluar semua orang. Jadi siapa yang keluar tu? An-nasu. Jadi an-nasu ni mendapat i'rab marfu' kerana ia adalah sebagai pelaku kepada kata kerja yasduru. Begitu juga dengan ayat alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, yakni telah melekakan kamu. Apa yang melekakan kamu itu? Iaitu at-takatsur. At-takatsuru bacanya dengan marfu' kerana kedudukannya sebagai fa'il, pelaku kepada kata kerja alha. Tajri, tajri ini adalah kata kerja tajri, mengalir. Siapa yang mengalir ini? Tajri min tahtihal anharu. Jadi anharu inilah yang mengalir. Jadi sebab itulah anharu ini mendapat i'rab secara marfu' kerana ia adalah pelaku ataupun fa'il kepada kata kerja tajri, ya. Sekarang ni kita berpindah kepada kata nama, ya, kata nama yang statusnya di i'rab sebagai mansub, ya. Sebenarnya i'rab secara mansub ini dia masih berkaitan dengan marfu' ini, ya. Jadi kita akan kaitkan dengan yang marfu' ini untuk kita melangkah kepada mansub. Status marfu' itu dia ada dua perkara ataupun dua benda penting di dalam marfu' tu. Yang pertama adalah mubtada' dan khabar, ya. Yang kedua adalah fa'il. Yang pertama sekali ialah yang apa nama ni, yang menyebabkan mansub adalah inna. Ini dipanggil inna wa akhawatuha, ya. Inna wa akhawatuha maksudnya inna ataupun anna ataupun ka'anna, dan ada beberapa lagi adik-beradik inna itu yang boleh dipelajari kemudian insya-Allah. Tapi kita tumpu kepada inna dulu. Inna ini adalah dikenali sebagai huruf digunakan untuk taukid, untuk menguatkan ayat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar ni mubtada' dan khabar, kan? Mubtada' dan khabar di i'rab secara marfu'. Bila mubtada' dan khabar ini, ya,
didahulukan oleh inna. Bila inna memasuki mubtada' dan khabar, maka inna ini dia akan mengganggu dia punya mubtada' tu. So mubtada' ni akan, lafaz jalalah Allah ni akan dibariskan secara mansub. Itu kaedah dia ya. Contoh lain, contohnya dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya inna ini dia masuk pada mubtada' dan khabar. Mana mubtada'nya? Asal mubtada'nya Allah ni, asalnya mubtada', asalnya Allahu. Khabarnya adalah qadir. Hanya dua je, mubtada' dan khabar. Mubtada'nya ialah Allahu, khabarnya qadir. Jadi innallaha qadirun asalnya. Asalnya Allahu qadirun. Kalau ayat biasa dia akan jadi macam ni. Allahu qadirun ala kulli syai'in. Iaitu Allah berupaya di atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran ini dia balaghah. Jadi dia memang ayatnya memang masya-Allah ya ni. Jadi didahulukan ala kulli syai'in tu. Jadi asalnya ialah innallaha qadirun. Akhirnya menjadi innallaha ala kulli syai'in. Khabarnya adalah qadirun. Khabar dia tak ganggu ya. Inna ni tidak mengganggu khabar. Khabar dia akan original bagi depan macam ni je, marfu'. Tapi dia punya mubtada' dia akan menjadi mansub. Ayat lain contohnya dalam surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Syani'a ni asalnya kalau dia mubtada' biasa, syani'uka, orang yang menyebabkan engkau ni marah. Syani'uka. Syani'uka ini dialah yang abtar. Tengok terjemah Quran insya-Allah apa yang maksud abtar tu. Sesungguhnya orang yang menyebabkan kau marah tu dialah yang abtar. Jadi ini mubtada' asalnya ya, syani'u. Al-abtaru khabar, semuanya marfu' asalnya. Bila inna masuk, inna syani'a, dah tak jadi syani'u lagi dah. Inna syani'a ka huwal abtar. Jadi syani'a ni masuk kerana isim inna. Isim inna maknanya lepas jatuh lepas inna, yang sebelumnya ada inna dikenali sebagai isim inna dan dia dibaca ataupun di i'rab secara mansub ya. Macam mana kana ni mengganggu mubtada' dan khabar? Gini ya. Kalau inna tadi tu dia mengganggu mubtada', kana ni dia mengganggu khabar sahaja ya. Kana ni dia akan mengganggu khabar sahaja. Dia menyebabkan khabar tu menjadi mansub ya. Asalnya mubtada' dan khabar semuanya marfu'. Apabila masuk kana ni dia akan menyebabkan khabar itu menjadi mansub. Berbeza dengan inna tadi. Inna menyebabkan mubtada' tu mansub ya. Jadi kana sebaliknya dia akan menyebabkan khabar tu mansub. Apa maksud kana sebenarnya? Kana ni maksudnya kalau kita terjemahkan kana atau yakun ini maksudnya dalam bahasa Inggeris macam is lah ya, was. Kana ni maksudnya was ataupun is lah ataupun were ya. Kalau past tense, kalau fi'il madhi maknanya was ataupun were. Kalau present tense maksudnya yakunu, maksudnya is. Kana tu jadinya apabila dimasuki oleh kana akan berlakulah kana Allahu ataupun wa kana Allahu dalam ayat Quran, wa kana Allahu ghafuran ghafuran rahiman rahiman. Jadi sekarang ni kita lihat ya macam mana khabar ni akhirnya menjadi mansub kerana dimasuki oleh kana. Itu dia. Innahu kana tawwaba. Tawwaba ni dia mansub kerana khabar kana ya, khabar kana. Tak ada pun sini mubtada' ataupun isim kana, tak ada yang depan ni. Jadi kana sebenarnya ada dekat sini sebenarnya, yakni kana Allahu tawwaba, ada Allah kat sini. Jadi tak sebutlah sebab dia menjadi mustatir masuk dalam kana tu ya. Ini tak apalah ni kemudian. Cuma kalau jumpa perkataan kana lepas tu ada perkataan yang mansub, maksudnya dia adalah khabar kana. Jadi perkataan yang kedua yang di-i'rab secara mansub adalah bila perkataan itu jatuh statusnya sebagai khabar kana ataupun mubtada' khabar yang dimasuki oleh kana, maka khabar itulah akan dimansubkan. Kita kata tadi fa'il adalah marfu' ya. Jadi ada beberapa yang berkaitan dengan fa'il itu akan dibaca dengan mansub ya. Untuk yang kena tu kita panggil dia maf'ulun bih. Ingat istilah insya-Allah, maf'ulun bih. Kalau yang perkataan yang melibatkan bila kena, di mana kena tu dia disebut sebagai maf'ulun fih ya, maf'ulun fih. Manakala tahap perbuatan itu
kuat ataupun ringan dipanggil maf'ulun mutlaq. Manakala keadaan ataupun cara perbuatan itu berlaku, maka dia disebut sebagai hal. Jadi itu istilah yang biasa digunakan. Boleh tanya guru-guru kita insya-Allah untuk contoh-contoh yang lain. Kal kausar. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah kurniakan engkau. Apa yang dikurniakan tu? Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar akan dibaca secara mansub kerana dia maf'ulun bih. Zulzilatil ardu ini, zulzilat ini mabnil majhul, mabnil majhul, dan perkataan selepas dia menjadi naib fa'il, sama je dengan fa'il. Jadi itu di hukum dia marfu', dan perkataan selepas dia ni zilzalaha ini adalah mansub kerana maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini adalah masdar ataupun perkataan yang sama dengan perbuatan ini atau kata kerja ini yang datang sekaligus. Ini dikenali sebagai maf'ul mutlaq. Ia menunjukkan level kata kerja itu berlaku bila digoncang bumi. Bagaimana goncang tu? Sikit ke ataupun kuat? Zilzalha itulah yang menerangkan betapa kuatnya goncang tu berlaku. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Jadi pada hari itu semua manusia keluar. Bagaimana keluar tu? Ashtatan, ya, keluar secara berselerak, ramai-ramai. Ashtatan. Jadi ashtatan tu dimansub kerana hal, kerana dia nak menerangkan bagaimana perbuatan itu keluar itu berlaku, ya. Dan bila berlaku tu? Bila berlaku tu ialah yauma idzin, pada hari itu. Tengok tu yauma idzin tu, perkataan yauma tu bagi atas, ya. Yauma idzin. Jadi dua perkataan tu berganding sekali. Yauma dan idzin. Yaumal qiyamah, yaumal jumu'ah, yauma idzin. Yauma tu dikira, ya. Itu mansub kerana maf'ulun fi. Kata nama yang mendapat status ataupun i'rab secara majrur, itu senang saja, iaitu biasanya yang majrur ini dia berkaitan dengan huruf jar, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Perkataan bismillah ini, bi ini huruf jar, maka bi ini telah memberi kesan kepada ismi ini, menyebabkan bagian bawah, ya. Dan lagi contohnya huruf jar ialah bi, qul a'udzu birabbin nas, ada huruf jar bi, maka rabbi ini dibaca bagi bawah. Contoh lagi allazi yuwaswisu fi sudurin nas, fi suduri, maka selepas huruf jar ini perkataan itu akan di-i'rab secara majrur. Fi jidiha, ya, fi jidiha, ada fi. Yang kedua yang menyebabkan berlakunya i'rab majrur ini ialah kerana idhafah. Ya, idhafah ini ialah dua perkataan yang bergabung, iaitu contohnya ar-rasul, kita nak idhafahkan kepada Allah, Allahu. Jadi apabila kita gabungkan dua perkataan, nak kata pesuruh Allah, maka perkataan yang kedua ini perlu kita lafzul jalalah ini kita letakkan bagi majrur, ya. Jadi dalam perkataan pertama ni kita belajar dulu, kita buang alif lam sebagaimana kita belajar bab penanggalan alif lam, ya. Jadi Rasulullahi, itulah sebutannya. Dan perkataan kedua ini mesti dibaca dengan majrur, ya. Sebenarnya idhafah ini dia mempunyai makna huruf jar sebenarnya. Ada huruf jar di tengah ni, ya, tapi dia hidden dan tak nampak, ya. Asalnya rasulun, asalnya adalah rasulun minallah. Sebenarnya ada huruf jar di tengah ni, ya. Tapi huruf jar ni ditanggalkan terus kepada Rasulullah. Perkataan kedua selepas idhafah ini wajib kita baca dengan majrur. Itu saja berkenaan dengan i'rab ataupun status kata kerja, kata nama. Jadi untuk yang lebih lanjut lagi, sila rujuk buku-buku nahwu yang ada di pasaran insya-Allah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.